Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di simulasi pengajaran minggu yang ke-10. Hari ini kita akan teruskan pada topik yang seterusnya pada minggu ini dengan aspek kegemilangan bab 5 Kesultanan Melayu Melaka tingkatan 2. Okey. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah kepada Stanley Anak Ros kerana memenangi pertandingan lumba basikal secara maya bersama saya minggu lepas melalui Game Lab. Kita gunakan Game Lab dan beliau mendapat markah tertinggi iaitu 600 markah keseluruhan, mengalahkan peserta-peserta lain yang bertungku lumus. Jadi kalau anda gembira, kalau anda rasa kaedah sebegini boleh diterima, saya rasa sangat gembira lah. Dan minggu ini kita ada satu lagi, tak lupa juga saya nak ucapkan tahniah sekali lagi, kerana game tu bukan mudah untuk dilakukan. Ada yang beri feedback selalu accident kan, itu kurang kawalan basikal. Jadi minggu ini kita akan teruskan lagi dengan satu lagi permainan, iaitu mendaki gunung. Macam mana permainan ni akan dijalankan dan kita tunggu. Mari kita pergi kepada slide nombor yang pertama sekali, iaitu apakah pendapat anda tentang gambar di atas. Gambar di dalam ini menunjukkan raja dan rakyat yang gembira. Rakyat yang gembira menunjukkan simbol lambaian mereka, lambaian kepada raja. Maknanya mereka gembira. Apa maksudnya gembira dan raja yang gembira? Signifikannya di sini, raja yang baik akan membuat pemerintahan yang adil dan saksama kepada rakyat. Jadi rakyat mereka akan jadi gembira dengan pemimpin tersebut. Jika pemimpin ini melakukan perkara yang tidak baik, melakukan perkara yang orang kata menyalahi undang-undang, bermaknanya rakyat akan menerima kesannya pun sekaligus mereka tidak gembira dengan pemerintahan raja tersebut. Ini penggambaran kita hari ini. Okey, kita pergi kepada empire yang luas. Kita merujuk kepada Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Empire Kesultanan Melayu Melaka meliputi dari seluruh semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Empire ini terdiri daripada tanah jajahan atau naungan. Kegemilangan empire yang luas ini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Dari segi cara pembentukan, kepentingan dan struktur pentadbirannya. Bagaimana cara pembentukan empire Melaka ini? Jom kita tengok. Yang pertama sekali adalah mereka menggunakan teknik penaklukan untuk membesarkan tanah Kesultanan Melayu Melaka. Penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan tahlukan di semenanjung Tanah Melayu seperti Kuala Linggi, Berwas, Pahang, Terengganu dan Kelantan adalah kawasan ditahluk oleh Kesultanan Melayu Melaka. Manakala kawasan tahlukan di Sumatera pula, contohnya adalah Siak, Roban, Kampar dan Rupan. Ini adalah contoh tempat yang Kesultanan Melayu Melaka ambil dengan cara menakluk tempat tersebut. Yang kedua adalah perkahwinan. Perkahwinan berlaku di antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Perkahwinan mengukuhkan lagi hubungan, persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan yang lain, di mana perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri kerajaan Majapahit, Raden Galuh Cendrakirana, menyebabkan pengaruh Melaka itu semakin meluas. Oleh kerana perkahwinan tadi menyatukan antara dua keluarga, keluarga itu menjadi sangat besar. Dan keluarga tersebut pula memegang kerajaan, dan terjadilah empire yang sangat
besar dan berpengaruh. Yang ketiga, naungan. Terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Raja yang berada di bawah naungan Melaka ditabalkan Sultan Melaka. Okey. Antara kerajaan yang rela bernaung termasuklah Linggar, Patani dan Kedah. Mereka mengakui kekuasaan yang ada pada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mereka bercadang untuk bernaung di bawah Melaka dan membayar sejumlah upeti yang dikenakan oleh kerajaan Melaka, dan jika apa-apa yang berlaku terhadap negeri-negeri naungan ini, kerajaan Melaka akan bantu kerajaan yang di bawah naungan ini tadi. Kepentingan pembentukan empayar. Kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu politik. Okey, dari segi politik pula, meluaskan wilayah dan jajahan takluk. Dan yang kedua adalah mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Yang ketiga, menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Pentingnya untuk geopolitik apabila sebuah kerajaan itu menjadi sangat besar, kerana pada suatu ketika dahulu, kerajaan yang mempunyai tanah jajahan yang paling besar dan wilayah takluk yang paling besar akan dianggap sebagai kerajaan yang kukuh dan kuat. Jadi penting untuk kerajaan Melayu Melaka meluaskan kuasa. Yang kedua, ekonomi. Kita tengok ekonomi. Menerima hadiah dalam bentuk wang emas, timah dan bantuan ketenteraan. Mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus, biji timah atau diperdagangkan di pelabuhan Melaka. Yang ketiga adalah menguasai perdagangan di Selat Melaka. Oleh kerana mereka Kesultanan Melayu Melaka tadi ada pegangan kuasa yang sangat kuat, jajahan takluk yang besar, jadi mereka menerima hadiah dengan lebih banyak ataupun dengan sumber kekayaan kerajaan Melaka ketika itu adalah sangat luas dan pelbagai. Jadi dari segi ekonomi itu adalah benda yang baik. Kerana negara pengeluar adalah negara yang paling untung kalau di segi pertanian ataupun pemakanan. Negara pengeluar adalah negara yang paling untung sekali berbanding dengan negara yang membeli sumber tersebut. Yang ketiga, sosial. Berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, Cina dan alam Melayu. Wujud masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Kepelbagaian sosial yang berlaku di Melaka pada ketika ini adalah sangat-sangat diverse, iaitu sangat-sangat hebat, kerana Melaka sebagai pelabuhan entrepot yang mengumpulkan setiap pedagang daripada luar negara dan dalam negara, yang daripada tempatan ataupun yang luar dan antarabangsa berkampung di Melaka. Dan keadaan ini menyebabkan percampuran budaya berlaku di Melaka pada ketika itu. Yang keempat, agama. Agama mendorong usaha untuk menyebarkan agama Islam. Pengaruh yang ada dengan Melaka tadi adalah titik tolak kepada penyebaran agama Islam bermula daripada Sultan Muzaffar Shah. Dan Islam telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. Pentadbiran empayar. Mari kita tengok pentadbiran empayar. Yang pertama, kerajaan Melaka ada pentadbiran pusat. Contohnya, pentadbiran pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam. Raja dibantu oleh pembesar pusat. Yang kedua adalah pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ukti. Pemerintahan diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan.
Yang ketiga, pentadbiran kawasan jajahan. Pemerintahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Dan seterusnya. Ini adalah luas kawasan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Bayangkan, keseluruhan semenanjung Malaysia adalah di bawah penguasaan Kesultanan Melayu Melaka, termasuk dengan Singapura. Dan di pantai timur Indonesia itu juga adalah kawasan yang di bawah naungan, di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka. Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu adalah Samudra Pasai dan Perak. Pengislaman pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Peta ini menunjukkan pengaruh Islam di alam Melayu, ya, seluruhan semenanjung Malaysia, tidak ketinggalan Pulau Borneo, keseluruhan tanah Indonesia hinggalah ke Papua New Guinea. Besar, sangat besar. Yang pertama adalah bagaimana agama ini tersebar dengan begitu meluas seperti dalam peta tadi. Yang pertama adalah pengislaman pemerintah. Pengislaman Sultan Iskandar Shah pada 1414 diikuti oleh para pembesar dan rakyat. Dia macam ini. Kalau Sultan menganut agama Islam, rakyatnya akan ikut sekali. Okay? Yang kedua adalah Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah perkahwinan. Perkahwinan antara puteri Sultan Mansur Shah dengan Raja Siak telah mencambahkan dan meluaskan pengaruh agama Islam ini tersebar ke seluruh tanah Indonesia. Yang ketiga adalah peranan ulama dan mubalik. Pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruhnya. Ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Antaranya adalah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf, di mana Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri yang di bawah penguasaannya tentang hal ehwal agama. Yang keempat adalah perdagangan. Islam tersebar melalui pedagang Arab, India, China yang datang ke Melaka. Selain berjual beli, mereka juga mempunyai sifat mubalik yang mendorong kepada pengajaran Islam. Dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan yang lain yang disinggahi seperti Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Yang kelima adalah pengeluasan kuasa. Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses peluasan kuasa. Negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Dan hari ini kita akan teruskan pentaksiran kita dalam PBD dengan permainan di Game Lab. Hari ini ada pertandingan naik gunung, kuis naik gunung. Cuba untuk dapat skor yang terbaik dan anda akan juga mendapat sijil dan sekaligus markah SSDM amalan baik akan saya letakkan sekali bagi sesiapa yang klik untuk bermain. Dan jangan lupa juga latihan pengukuhan dijalankan di Word Wall. Nanti anda akan bermain di sana juga. Dan sekian saja, itu saja daripada cikgu untuk minggu yang ke-10. Salam jumpa lagi, terima kasih.